Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami telah bersetuju untuk mencipta poster infografik hentikan dan cegah penyalahgunaan dadah. Saya Hafizi B. Azmi, nombor matrik 282653 akan membentangkan tentang pengenalan. Masalah penyalahgunaan dadah di dalam masyarakat di Malaysia semakin hari semakin kritikal. Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan penyalahgunaan dadah sebagai musuh nombor satu di Malaysia. Masalah ini telah menyebabkan pelbagai kemudaratan kepada masyarakat, antaranya masalah kesihatan, masalah ketagihan, masalah sifat luar kawal dan pertambahan aktiviti jenayah. Di sebelah saya ini ialah jumlah penyalahgunaan dadah dan penagih dadah mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2020. Maklumat ini diperoleh daripada buku maklumat dadah Agensi Anti Dadah Kebangsaan tahun 2020. Mengikut maklumat yang dikeluarkan oleh buku maklumat dadah Agensi Anti Dadah Kebangsaan tahun 2020, negeri di Malaysia yang mencatat bilangan penyalahguna dan penagih dadah tertinggi adalah negeri Johor dengan bilangan sebanyak 16,138 orang dan mencatat peratusan tertinggi sebanyak 12.6%. Negeri kedua yang mencatat bilangan penyalahguna dan penagih dadah tertinggi di Malaysia ialah negeri Kelantan sebanyak 13,649 orang dengan peratusan sebanyak 10.6%, diikuti dengan negeri Terengganu sebanyak 12,499 orang dengan peratus sebanyak 9.7%, manakala negeri yang mencatat kadar bilangan penyalahguna dan penagih dadah yang terendah di Malaysia ialah negeri Perlis sebanyak 1,778 orang dengan peratusan sebanyak 1.4%. Oleh yang demikian, maka kumpulan kami telah bersetuju untuk mencipta dan mereka satu poster infografik yang berkisar tentang hentikan dan cegah penyalahgunaan dadah. Di dalam poster infografik ini terdapat beberapa isi penting dan juga gambar ataupun grafik yang boleh digunakan untuk mencegah penyalahgunaan dadah. Dan dalam poster ini juga terdapat beberapa isi penting seperti apa itu dadah, kesan dadah, langkah pencegahan dan peranan keluarga dan juga masyarakat dalam usaha untuk menghentikan dan mencegah penyalahgunaan dadah. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menceritakan tentang lebih lanjut tentang isi dan juga poster infografik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najiha binti Samsudin, pemegang nombor kad matrik 282673, akan membentangkan mengenai kesan dadah kepada individu, masyarakat dan juga negara. Dadah memberikan manfaat yang besar pada dunia perubatan. Berbagai kajian dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis dadah yang digunakan untuk perubatan. Walaupun dadah memberi pelbagai kebaikan, dadah juga mengakibatkan pelbagai keburukan. Hal ini berlaku apabila penggunaan dadah ini dilakukan secara berterusan sehingga mengakibatkan ketagihan yang mendatangkan pelbagai keburukan. Terdapat pelbagai kesan dadah kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kesan dadah kepada individu antaranya ialah mengurangkan prestasi kerja seseorang individu. Apabila seseorang mula terjebak dengan dadah, maka secara langsung mereka mula mempunyai gangguan dari segi emosi dan fizikal. Kebanyakan penagih dadah akan hilang fokus pada kerja yang dilakukan, mudah berasa letih dan mengantuk. Dari penglihatan juga mengalami masalah yang sangat ketara berbanding sebelumnya dan hal ini sekaligus mengurangkan prestasi kerja mereka. Selain itu, dadah juga memberi kesan yang mendalam terhadap institusi kekeluargaan. Antara kesan dadah ialah berlakunya perpisahan dan perceraian dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Penagih akan kehilangan minda untuk membuat sesuatu keputusan. Kebanyakan penagih akan mengambil jalan pintas untuk memberi dadah sehingga menjatuhkan maruah ahli keluarga yang lain. Dan hal ini sekaligus akan mencetuskan pergaduhan. Ancaman dan keluh resah yang disebabkan oleh sikap penagih terhadap keluarga menghilangkan kebahagiaan hidup dan mencetuskan pelbagai jenis masalah serta berlaku perselisihan faham antara satu sama lain, dan hal ini sekaligus menyebab berlakunya perpisahan. Akhir sekali, dadah juga memberi kesan yang dalam kalangan masyarakat. Antara kesannya ialah penagih dadah akan dipandang serong dalam kalangan masyarakat. Para penagih selalu dianggap sebagai individu yang tidak berguna dan menyusahkan, maka ini turut menyebabkan masyarakat di sekeliling terkena tempias tersebut. Berdasarkan pandangan masyarakat terhadap mereka,
Kesan ini punca sesama masyarakat itu sukar untuk maju dan jauh ketinggalan berbanding masyarakat yang lain yang kurang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Itu sahaja pembentangan saya. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fasham Fatullah Suhaimi. Nama metrik 283264. Jadi seperti mana kita tahu, dadah ni merupakan bahan yang sangat berbahaya yang dapat mengubah fungsi tubuh badan kita. Jadi bahan kimia psikoaktif tersebut memberi kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf pusat, terutamanya otak dan saraf tunjang, yang menyebabkan seseorang penagih dalam keadaan khayal, ketagihan dan mengalami gangguan tingkah laku. Selain itu, ia boleh mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan juga fungsi sosial seseorang, di mana boleh mengubah fungsi tubuh badan seseorang atau organisme dari segi fizikal ataupun mental. Oleh itu, kita janganlah mengambil ubat sesuka hati kita tanpa nasihat doktor. Kita perlulah mengambil sebarang ubat itu atas nasihat doktor mengikut dos yang telah ditetapkan. Akhir sekali, bagaimanakah kita tahu seseorang itu menyalahgunakan dadah? Jadi menyalahgunakan dadah bermaksud menggunakan dadah bukan atas tujuan untuk perubatan. Malah seseorang itu akan terus menggunakan dadah walaupun menghadapi masalah semasa menggunakannya. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Rosmi Selva. Nama matrik saya ialah 282593. Sekarang tengok pada langkah-langkah menangani penyalahgunaan dadah di Malaysia. Yang pertama adalah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam masalah ini. Ibu bapa memainkan peranan sebagai contoh, tidak bagi anak-anak turut terjebak dalam masalah ini. Sebagai contoh, ibu bapa meluangkan masa kepada anak-anak mereka dan ibu bapa mendidik pendidikan yang formal dan tidak formal kepada anak-anak. Dengan ini, anak-anak tidak turut terjebak dalam masalah ini. Selain itu, pihak sekolah mengedarkan program anti dadah kepada kalangan remaja. Dengan ini, remaja boleh mengetahui apa itu baik, apa itu tidak baik sebagai pengetahuan dan maklumat. Dengan ini, mereka tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. Tambahan pula, kesedaran diri sendiri penting untuk menjauhi daripada penyalahgunaan dadah. Kesedaran diri ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Di samping itu, pihak kerajaan dan juga bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan penyalahgunaan dadah, antara ialah melalui program rakan muda, kem motivasi dan lain-lain. Program yang meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui kem-kem ini para remaja dapat memenuhi masa seranggang mereka dengan aktiviti lebih berfaedah. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen anti dadah dan menyiarkan melalui media massa. Undang-undang dan hukuman bagi kesalahan penyalahguna dadah dan mengedar dadah hendaklah diketatkan lagi bagi mengelakkan masalah ini terus berluasa. Seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK perlu memperkemaskan jentera mereka memantau bekas pengagihan dan mereka tidak kembali menagih dadah kembali. Selepas kita berjaya untuk menangani masalah dalam institusi kekeluargaan apabila hadapan dengan masalah isu penagih dadah dalam keluarga kita, so benda akan berkembang kepada institusi masyarakat luar.
di masyarakat kita sebagai masyarakat luar, jika berhadapan dengan masalah penagihan dada atau kita berada dalam satu komuniti yang ada di kalangannya merupakan bekas penagih dada, kita seharusnya lebih positif dan tidak memberi pandangan yang negatif kepada penagih dada, kerana mereka diberi peluang dan mereka ada peluang untuk berubah. Jadi masyarakat sekarang ni tidak boleh mengambil langkah menyalahkan diri orang lain, menyalahkan diri penagih dada, menyalahkan keluarga, menyalahkan tak. Benda tu datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita positif dengan bekas penagih dada ni dan kita rasa dia boleh berubah dan mampu untuk berubah menjadi lebih baik, sebenarnya aura positif tu akan datang sendiri kepada bekas penagih dadah itu sendiri. Kita tak cakaplah kata perubahan tu hanya dengan skopnya hanya pada dengan pandangan positif saja, tidak. Kita sama-sama saling bantu kepada memberi bantuan dan memberi langkah-langkah yang seharusnya kita ambil kepada bekas penagih dadah ni. So bila kita dah tahu seseorang tu terlibat dengan najis dadah, kita bukan nak blame ataupun kita bukan nak salahkan dia, kita bukan downkan lagi dia. Kita sebagai masyarakat ni sama-sama kena berikan dia bahu kalau sekiranya penagih dadah ni nak terlibat, nak sama-sama berkongsi masalah dengan kita, buka ruang, kita bagi mereka peluang untuk mereka berkongsi dan kita bagi mereka ruang untuk menaik taraf balik kehidupan mereka selepas mereka terjebak dengan najis dadah ini. Jangan downgrade mereka, jangan ada sikap double standard kepada penagih dadah, kerana mereka juga manusia dan mereka juga boleh diberi peluang untuk menjadi lebih baik. Dan kita sebagai masyarakat ni jangan terlalu pandang zero. Masalah masyarakat kita sekarang adalah bila seseorang terlibat dengan najis dadah, kita terlalu memberi penekanan kepada permasalahan tapi bukan memberi penekanan kepada cara kita nak ubah benda tu daripada side negatif kepada side yang positif. Jadi bila seorang tu dah buat silap, bila kita downkan dia lagi, kita tak nampak ruang positif yang ada dalam diri dia untuk dia berubah. Jadi dia sendiri pun, penagih dadah itu sendiri pun, dia tak rasa yang kalau aku lakukan perubahan, ada orang yang boleh appreciate perubahan aku, ada orang yang boleh hargai perubahan aku, jadi buat apa aku nak lakukan perubahan. Sebenarnya ni akan set dalam mind penagih dadah tu sendiri dan dia susah nak berubah. Jadi kita sebagai masyarakat, bila kita dah nampak orang berubah, so kita jangan mempertikai perubahan dia. So senang cakap macam setengah orang suka macam peli bukan penagih dadah ni. Itu kalau ada benda-benda yang jahat lagi dekat sesuatu komuniti tu, so orang akan attack bekas penagih dadah ni. Oh, ada kecurian mesti dia buat, ada perbakan mesti dia buat. So kita terlalu blame dekat bekas penagih dadah ni sampai dia orang rasa macam tak ada manfaat pun aku berubah. Orang still lagi salahkan aku, orang still lagi nampak aku ni tak baik, orang still lagi nampak aku ni tak elok. So kita sebagai masyarakat seharusnya kita ni membantu, bukan blame dan bukan menyalahkan bekas penagih dadah, tetapi membuka ruang dan membuka jalan untuk diorang buktikan kepada orang lain dia orang juga mahu berubah. Bila masyarakat tu positif, so penagih dadah ni dia akan mendapat satu impak yang lebih positif kepada diri dia sendiri dan mungkin ini menjadi salah satu jalan untuk dia kembali ke jalan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Sebab kita tahu bekas penagih dadah ni memang pandangan masyarakat kepada bekas penagih dadah ni sangat negatif dan pandangan dia sangat serong. Jadi tak salah untuk kita bagi ruang dan peluang kalau jika kita melakukan aktiviti kemasyarakatan, misalnya gotong royong, ada kenduri, so tak salah untuk kita sama-sama ajak bekas penagih dadah ni untuk sama-sama involve yang terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Kita tak nak diorang rasa diorang dipinggirkan dalam masyarakat. Jadi kita nak diorang bersekali dengan kita, sama-sama berganding bahu dengan kita, positifkan diri, berubah untuk jadi yang lebih baik. Sekiranya mereka ni tidak diberi peluang dan ruang, bagaimana mereka nak buktikan yang diorang dah berubah dan diorang berubah untuk jadi yang lebih baik. Jadi kita sebagai masyarakat, kita jangan terus downkan diorang, terus memandang serong kepada golongan-golongan ini. Kerana bagi saya lah, macam saya tegaskan tadi sebentar tadi berkenaan dengan keluarga, kekeluargaan, jadi setiap manusia ni melakukan kesilapan. Jadi kita bukan kita tidak berada di tempat mereka, kita tidak melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi mereka tergelincir dari landasan kehidupan. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita sebagai masyarakat yang positif yang nak penagih dadah ni berubah kepada yang lebih baik, jadi kita memainkan peranan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita bagi mereka peluang, bagi mereka ruang untuk buktikan yang mereka ni mampu berubah untuk menjadi lebih baik. Yang ada macam maklumlah, macam golongan-golongan penagih dadah ni suka untuk mendapat pekerjaan,
sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita bagi dia orang ruang, kita bagi dia orang peluang untuk dia orang proof, untuk dia orang buktikan yang dia orang boleh berubah kepada orang yang lebih baik. Kita masyarakat, benda paling penting masyarakat kita sekarang adalah tidak memandang serum kepada bekas penagih dadah. Kalau kita boleh bina positif tu kepada kita, jadi insya-Allah benda ni boleh diterapkan kepada bekas penagih dadah jugalah. So dia orang kita positif, so aura positif tu akan pergi kepada seorang positif yang lebih baik. Jadi kita sebagai masyarakat berperanan besar apabila kita berhadapan dengan komuniti yang pernah terlibat dengan penagihan dadah. Jangan menyalahkan sesiapa. Sikap menyalahkan sesiapa ni cuma merugikan sahaja. Jadi kita berperanan dan kita mainkan peranan kita yang penting untuk jadikan benda tu lebih baik. Bukan memandang ke belakang, kita pandang ke hadapan. Jadi kita sebagai masyarakat yang positif beri bantuan. Sekiranya tak dapat nak beri bantuan dari segi wang ringgit, tak boleh nak bagi bantuan dari segi kerjaan, kita beri bantuan dari segi mental dan emosi kepada penagih dadah ini. Jadi kita jalankan tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang baik. InsyaAllah aura positif tu akan menyerap kepada semua masyarakat yang positif, insyaAllah. Jadi kita sebagai masyarakat mainkan peranan kita dengan lebih baik. InsyaAllah panji penagih dadah ni akan berubah daripada baik kepada yang lebih baik. Kita tidak didatangkan ujian apa yang diorang datang. Jadi kita tidak berada di tempat mereka. Jadi kita tidak diberi ujian yang sedemikian. Tugas kita adalah membantu untuk tidak jadikan keadaan tu menjadi lebih teruk. Jadi kita positifkan diri kita, positifkan surround kita, environment kita, untuk jadikan bekas penagih dadah ni tidak ke belakang. Pegang apa satu je, bagi saya pegang satu saja. Setiap manusia melakukan kesilapan dan tidak ada manusia yang tidak boleh berubah untuk menjadi yang lebih baik. InsyaAllah jika seremoni baik, surround kita akan menjadi lebih baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Usni bin Arifin, nombor matrik saya 282664. Untuk penutup bagi tugas saya ini, penyalahan gunaan dadah hanya akan membawa banyak kemudaratan kepada penagih, keluarga, masyarakat dan negara. Penyalahan gunaan dadah akan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga. Jika ketua keluarga terjebak dalam kegiatan itu, ia akan menyebabkan isteri dan anak hilang tempat bergantung. Ia juga akan menimbulkan banyak masalah jenayah dalam masyarakat, termasuklah mencuri, merompak, memerah hukum maupun membunuh. Penagih dadah sebenarnya telah menempah maut dan secara perlahan membunuh diri mereka sendiri. Oleh itu, marilah kita jalankan peranan dan tanggungjawab sebagai ketua keluarga supaya tiada satu pun daripada ahli keluarga kita terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih dari kami, Kumpulan 6. Assalamualaikum.